Pelbagai aduan diterima oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM daripada pengguna berkaitan barangan yang ditawarkan dalam jualan murah. Lazimnya beberapa minggu sebelum Aidilfitri, warga kota akan berpusu-pusu ke pusat membeli belah atau kedai untuk membeli segala keperluan untuk menyambut Aidilfitri. Dalam kekalutan inilah kadangkala pengguna terleka dan tidak menyangka mereka mungkin terbeli barangan yang rosak atau tidak berkualiti. Perkara seumpama ini berlaku mungkin kerana tidak disengajakan. Kita biasa dengar kata orang Melayu, perangkap tak lupa pegang pelanduk lah. Artinya peniaga-peniaga ni tahu bahawa sikap pengguna, sifat pengguna itu ialah dia inginkan harga murah. Dan dengan tawaran-tawaran itu mereka boleh terperangkap antara keperluan dengan kemahuan. Warga kota yang ditemui memberi pelbagai reaksi terhadap jualan murah menjelang sesuatu perayaan seperti Aidilfitri ini. Pendapat saya, di musim perayaan ni harga sebenarnya sama je. Cuma sebenarnya dia naikkan harga, lepas tu dia turunkan dengan 80% kan, jadi kurang. Jadi dia kembali kepada harga yang sebenarnya. Tinggi juga. Tak tahu betul ke tak betul, tak tahu lah sale tu kan. Apa? Harga dia ditinggikan ke kan? Memang kita tahu kan. Kita tak beli jugalah kan. Harga sebelum tu sama harga dia tapi dia buat diskaun macam tu. Jadi lebih kurang aja, sama aja. Pada jenama sebenarnya, kadang jenama tu dia dah bagi 80%, tapi kalau jenama tu sebenarnya memang harga tinggi, still juga harga tinggi untuk. Di dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat kini, orang ramai perlu bijak menguruskan kewangan termasuk ketika membeli belah. Potongan harga yang tinggi sememangnya menarik minat pengguna-pengguna untuk berbelanja di pusat-pusat membeli belah di seluruh negara. Namun, kita sebagai pengguna harus bijak untuk membezakan di antara keperluan dan juga kemahuan. Tepuk dada, tanya akal. Laporan Muhammad Faris Izzat Syahrudin untuk Berita RTM. Saudara, untuk mengupas lebih banyak lagi mengenai isu ini, kami bawakan ke studio Datuk Iskandar Halim Sulaiman, Timbalan Pengarah Pembangunan Bahagian Penguatkuasaan KPNKK. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Terima kasih. Bila seperti yang dimaklumkan oleh orang ramai, kita akan bakal menyambut hari perayaan Aidilfitri kurang daripada seminggu lagi, dan dalam pada itu kita lihat di semua pasar raya ataupun kedai-kedai di negara ataupun mungkin di seluruh negara boleh dikatakan sedang mengadakan jualan murah. Jadi mungkin Datuk boleh nyatakan apakah tarif sebenarnya jualan murah yang selalu diadakan di kedai-kedai pada waktu-waktu perayaan sebegini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari lah kepada semua penonton RTM 1 pada tengah hari ini. Memanglah isu jualan murah ni memang satu isu yang seronok nak dibincangkan, dan semua orang suka bila ada sales, ada jualan murah, terutama sekali kaum wanita suka shopping dan sebagainya. Cuma isunya sama ada jualan murah yang dibuat oleh peniaga ni betul atau tidak. Itu yang selalu dipersoalkan. Jadi kita di kementerian sebenarnya telah mengambil tindakan dari segi bagaimana kita nak mengawal jualan murah dan memastikan jualan murah ni betul-betul murah di mana pengguna tak akan ditipu lah. Kita telah ada satu peraturan yang kita sebutkan peraturan perintah peraturan pihak dagangan harga jualan murah tahun 1987. Kenapa kita mengadakan peraturan ini? Satu ketika dulu tidak ada undang-undang yang mengawal jualan murah. Siapa saja boleh berjualan murah, dan dia boleh berjualan murah sepanjang tahun di tempat yang sama. Dan pada ketika itu sukar untuk kita nak tentu sama ada jualan murah dia benar ataupun tidak. Oleh kerana itu kita menggubal satu peraturan ini pada tahun 1987 untuk mengawal selia jualan murah. Apa yang undang-undang ni cakap? Dia kata kalau peniaga nak mengadakan jualan murah, dia mesti mengukakan satu notis pada pihak kementerian. Dan melalui notis ini, kita akan membuat pemeriksaan. Sama ada barang yang ditawarkan itu dulu benar-benar murah sebelum ini dijadikan jualan murah. Jadi untuk kita jelaskan di sini, apakah sebenarnya makna jualan murah? Jualan murah ialah dari segi takrifan undangnya, kalau dia membuat satu perbandingan harga dahulu dengan harga sekarang yang ditawarkan. Kalau harga dulu RM50, sekarang ni RM25, maka dia akan potong RM50 itu
tinggal 25. Maknanya pengguna tahu bahawa dulu harganya RM50 telah dipotong, sekarang ni tinggal 25. Itu makna jualan murah. Kemudian dari segi perkataan, penggunaan jualan murah pun dia kata sale jualan murah, kemudian harga runtuh, diskaun dan pelbagai lagi lah yang membawa gambaran kalau misalnya pengguna rasa perkataan ini membawa gambaran bahawa harganya telah diturunkan pada satu harga yang dahulu. Maka itu kita anggap sebagai jualan murah. Dan mereka yang peniaga yang nak melaksanakan jualan murah ni mestilah kemukakan satu notis dari pihak kementerian dalam tempoh 14 hari sebelum dia mengadakan jualan murah tersebut. Ini membolehkan kita membuat pemeriksaan. Dan dalam notis tersebut dia juga kena kemukakan apakah barangan yang dia nak buat jualan murah itu, berapakah harganya dulu dan berapa harganya sekarang dia nak jual supaya jualan murah. Jadi apabila dia kemukakan notis pada pihak kementerian, pegawai kuasa kita lah, akan berdasarkan notis tersebut akan buat pemeriksaan. Dan biasanya kita akan periksa secara random, sama ada harga dulu tu betul-betul pernah dijual atau tidak. Jadi melalui mekanisme ini kita rasa kita bolehlah mengawal jualan murah yang tak betul ni dan jualan murah ni lebih telus lah. Itu hasrat sebenarnya. Tapi saya tak nafikan juga ada peniaga yang mengambil kesempatan sengaja menaikkan harga markup tinggi-tinggi kemudian bagi diskaun. Sebenarnya harga tu bukan sama dengan harga yang dia pernah tawarkan, tapi oleh kerana diskaunnya tinggi dia menarik minat. Saya tak nafikan ada perkara tersebut berlaku, tapi saya rasa sekarang ni ada kawalan lah terhadap perniagaan yang seperti ini, Cik Miza. Okey, jadi adakah pihak kementerian memantau jualan murah ini memandangkan musim perayaan selalunya akan berlaku pada musim perayaan. Jadi adakah pihak kementerian membuat pemantauan ataupun mempunyai penguatkuasa yang boleh memantau mengenai harga dan kita juga sebagai pengguna boleh membuat sebarang aduan tentang penipuan dalam jualan murah tersebut? Ya, memang ialah sebelum-belumnya kita akan buat pemantauan mana-mana peniaga yang memohon, yang mengemukakan notis memaklum kepada kita bahawa dia nak buat jualan murah. Biasanya pegawai kuasa kita akan buat pemeriksaan. Tetapi umpamanya pada tahun ini saja, Miza, kita menerima bukan 5,300 notis. 5,363 notis jualan murah di seluruh negara. Bermula bila ni? Bermula 1 Januari yang lalu. 1 Januari. Jadi di musim perayaan ni tentulah banyak lagi terima. Umpamanya pada bulan Jun sehingga mulai bulan Jun baru ni kita terima lebih kurang 1,854 notis. Apakah bentuk aduan ataupun notis yang telah notis dikemukakan oleh peniaga kepada pihak kementerian mengatakan bahawa dia ingin membuat jualan murah di premis perniagaan dia. Dan bersama dengan notis tersebut, dia akan kemukakan senarai barang-barang yang dia buat jualan murah dan juga harga barang tersebut dan harga bila ianya diberi diskaun jualan murah. Dan mereka kena kemukakan notis ini 14 hari sebelum kita mengadakan jualan murah. Dan jualan murah pun tidak boleh lama. Dia tidak boleh lebih daripada 30 hari. Lepas 30 hari, mereka kena berhenti membuat jualan murah. Kalau nak buat, mereka kena kemukakan notis untuk yang baru dan kita akan buat pemeriksaan semula. So ini adalah mekanisme yang kita buat dari segi memantau pelaksanaan jualan murah terhadap peniaga. Okey, dalam kita memberi kebenaran sesuatu notis yang telah dihantar, apakah syarat-syarat utama yang perlu dipatuhi oleh peniaga itu sendiri? Sebab masa kita hantar notis itu memang semuanya cantik, semuanya yang diperlukan oleh pihak kementerian, tetapi ketika berlakunya jualan murah itu pasti ada syarat-syarat yang tidak dipatuhi oleh peniaga ini. Ya, undang-undang bawah peraturan jualan murah ni kita salah satu syaratnya ialah mereka mesti menampal notis tersebut, notis mengenai jualan murah itu di tempat yang mudah dilihat oleh pengguna lah. Yang kedua, mereka mesti menyenaraikan barang-barang yang mereka nak buat jualan murah bersama dengan harga supaya mudah untuk peniaga pengguna ni membuat rujukan atau pemeriksaan untuk menentukan bahawa harganya memang betul lah satu ketika dulu pada harga tertentu dan sekarang telah beri diskaun. Dan selain daripada itu, mereka juga dikendaki untuk memastikan bahawa harga yang mereka tawarkan itu adalah benar. Maksud benar di sini ialah kalau harganya dulu RM100, harga yang RM100 dulu tu memang pernah dijual di premis tersebut
pada barang yang mereka nak buat jualan murah itu. Yang ini yang sangat penting sebab kita tak nak lagi berlaku macam orang selalu cakap, apabila ada buat jualan murah, mereka markup harga tinggi-tinggi, bagi diskaun pun sampai 70%, tapi yang sebenarnya jatuh balik pada harga yang asal dulu. So ini sebenarnya penipuan yang biasa berlaku oleh peniaga dan ada kes juga yang kita ambil tindakan. Cuma Mirza, kita menghadapi masalah apabila pengadu dia kata dulu dia pernah beli dengan harga yang jauh lebih murah pada apa yang tahu sekarang. Tapi apa buktinya? Bukti untuk membuat aduan. Membuat aduan. Kita perlukan bukti ini untuk kita memulakan semakan sebab Mirza, katakanlah sebuah gedung pasar raya umpamanya yang besar. Mereka ada beratus ribu jenis barangan yang dijual. Jadi untuk kita buat pemeriksaan itu agak sukar kalau tanpa bukti yang nyata yang membolehkan kita meneruskan siasatan kita. Jadi untuk bukti apakah yang perlu disimpan oleh pengguna sekiranya mereka merasakan ada sesuatu yang tidak betul ataupun dengan harga yang ditawarkan sewaktu musim perayaan. Bukti yang paling penting. Bukti yang paling penting yang mudah untuk pengguna ialah resit dia. Resit belian barang itu. Contohnya katakanlah pada bulan April lalu kita pernah beli sehelai jenis baju jenama apa di premis satu premis. Pada ketika itu resit menunjukkan bahawa dia jual pada harga RM1. Tetapi bila sekarang ni baju yang sama dia jual pada harga RM200. Bagi diskaun 50% masih lagi RM100. Yang ini kita nak buktikan bahawa dia ni sebenarnya peniaga ni sebenarnya menipu dari segi harga tawaran yang dulu, harga yang pernah dia jual dulu. Yang ini kita nak buktikan. Kalau kita dapat bukti yang ini, mudah kita mendakwa peniaga ni di mahkamah. Cuma masalahnya ialah kita tak suka nak simpan resit ni, Miza. Bila sedia resit kita cepat-cepat nak buang sebab apa buat semak je kan. Jadi kita tak simpan, itulah yang sayangnya. Tapi kalau misalnya kita boleh simpan, kita jadi kemudian kita menyimpan resit dan andainya besok ada peniaga ni yang macam seolah nak menipu pengguna, tolong kemukakan bukti itu. Kita akan mengutarakan kepada peniaga. Jadi tempoh masa resit jarak pada hari yang dibeli dengan juga hari jualan murah diadakan, berapakah jangka masa? Dia biasanya kita ambil kira harga yang paling murah dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan dan peniaga dia menjual barang itu dalam dalam 28 hari dalam tempoh 6 bulan. Jadi itulah harga terendah ataupun kita ambil kira sebagai harga yang pernah ditawarkan dulu. So daripada harga itulah dia kena bagi diskaun. Okey. Jadi soalan yang kata orang penonton di luar ingin mengetahui, selalunya pada malam raya terlampau banyak jualan murah, pakaian, kuih raya dan sebagainya. Jadi jualan murah begitu bagaimana? So biasa disebut lelong lah. Lelong malam terakhir, besok dah nak raya. So peniaga nak balik kampung, nak tutup peniaga dah. Lepas ni tak nak peniaga dah. Jadi mereka ada stok baki yang lebih tu, maka ini yang dilelong. Cuma yang saya rasa kadang-kadang ada benarnya juga lelongan yang dibuat itu. Memang kadang-kadang kalau dulu biasanya setabung kuih raya umpamanya RM10, tapi oleh kerana dah nak balik dan nak habis dah ni, 3 tabung mungkin dia jual RM20 saja ataupun murah lagi. So yang ni saya rasa pengguna perlu berhati-hati. Kita takut nanti ada mengambil kesempatan kerana kita pun rasa macam lelong, macam murah dan sebagainya, maka mereka nak beli dan sebagainya. So kena berhati-hatilah. Hati-hati ya. Okey. Baiklah, masanya itu saja masa yang kita ada untuk bersama Datuk. Jadi kami di pihak Nasional 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Iskandar Halim Sulaiman, Timbalan Pengarah Pembangunan bahagian penguatkuasaan KPDN KK. Terima kasih sekali lagi Datuk. Sama-sama Miza.